Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi penghulu segala hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, kita dapat kembali bertemu di dalam pembacaan hadis kitab Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Dan kita berada pada tajuk yang terakhir ataupun tajuk besar yang terakhir, iaitu berkenaan tentang Abwabul Manaqib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis berkenaan tentang manaqib. Apakah maksud manaqib? Maka lihat kepada sinhara. Manaqib makna asalnya adalah pada waktu itu jalan yang pada waktu itu terdapat pada bukit. Jalan yang terdapat pada bukit maka dikenali sebagai sebagai manaqib. Ini adalah jamak. Wastu'ira, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah daripada sudut sifat-sifat yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik dan perkara-perkara yang baik tentang seseorang. Maka pada permulaannya kita nak melihat kepada hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Tirmizi, babu ma jaa fi fadlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ke-3630, kita nak dengar dulu sanad dia. Baca sanadnya. Pelangkan sikit kipas saya. Bukan nombor 1 je. Terus. Daripada sahabat Nabi Wasilah bin Asqa' radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, Inna Allah astafa. Maka hadis ini nak menceritakan bagaimana kemuliaan baginda Nabi. Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi daripada yang terbaik, daripada sekalian yang terbaik, daripada nasab keturunan, daripada keluarga. Maka sabda Nabi SAW, Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah telah memilih min wuldi Ibrahim, daripada keturunan Nabi Ibrahim akan Ismail. Wastafa, dan Allah telah memilih daripada anak-anak Ismail Bani Kinanah. Wastafa, dan Allah telah memilih daripada Banu Kinanah Quraisy, Allah pilih Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah telah pilih Banu Hashim daripada sekalian kabilah Quraisy. Wastafani, dan akhirnya sabda Nabi, Allah telah memilihku daripada sekalian Banu Hashim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. 3631. Daripada pakcik Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Qultu, kata Abbas, aku telah berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, Inna Quraisyan jalasu, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah duduk, fatadzakaru, lalu mereka telah berbincang sesama mereka, ahsabahum, tentang nasab keturunan mereka, bainahum, sesama mereka. Faj'alu mathalaka, dan mereka telah menjadikan perumpamaan nasab kamu, keturunan kamu, masala nakhlah, seperti mana tumbuhnya pokok kurma, pohon kurma,
fi kabwatin, pada pasir yang kotor, pada tanah yang kotor. Kabwah adalah bermaksud pada waktu itu kunasah, iaitu kotoran, ataupun pada waktu itu sesuatu yang tak elok. Maka mereka mengejek Nabi SAW. Mereka kata nasab Nabi adalah seperti mana pohon kurma yang pada waktu itu tumbuh daripada tanah yang kotor, daripada pasir yang kotor. Maka Nabi SAW bersabda, Inna Allah khalaqal khalqa, sesungguhnya apabila Allah mencipta sekalian makhluk, faja'alani min khairi firakihim, maka Allah telah menjadikan aku daripada sebaik-baik kumpulan. Wa khairal fariqain, dan Allah telah pilih aku daripada dua kumpulan yang terbaik. Summa khayyaral qabail, kemudian Allah telah memilihku daripada kabilah-kabilah. Faja'alani min khairil qabilah, maka Allah menjadikan aku daripada sebaik-baik kabilah. Summa khayyaral buyut, kemudian ketika mana Allah memilih daripada rumah-rumah, isi rumah, faja'alani, maka Allah telah memilih aku min khairi buyutihim, daripada sebaik-baik isi rumah. Fa ana khairuhum nafsa, maka sabda Nabi, maka adalah aku yang paling baik di antara manusia daripada sudut jiwa. Wa khairuhum baita, dan yang paling baik di antara mereka daripada sudut isi rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Baca hadza hadithun. Terus masih lagi berkenaan tentang yang sama, berkenaan tentang Allah pilih Nabi daripada sebaik-baik nasab, sebaik-baik keturunan, sebaik-baik manusia. Terus baca sampai habis. Dia punya makna sama je, hadis dia sama. Baca sampai habis. Wa ka'annahu sami'a syai'an, bermaksud dia mendengar benda yang tak elok yang orang Quraisy katakan tentang Nabi daripada sudut nasab keturunan Nabi. Terus Allah jadikan aku daripada yang terbaik daripada kalangan manusia. Terus maka ini adalah sanad yang berbeza, namun dia punya matan dan periwayatan hadisnya adalah lebih kurang sama. Riwayat yang ke-3633 pun memberi makna yang lebih kurang sama berkenaan tentang Allah pilih Nabi. Daripada segala pilihan, yang paling baik adalah Nabi SAW. Maka Nabi adalah yang paling baik daripada sudut individu dan juga daripada sudut nasab keturunan keluarga. Terus sabda Nabi SAW, Inna Allah astafa. Istafa terjemah dia memanglah pilih, dan banyak lagi perkataan yang lain untuk menggambarkan pilih. Istafa, ikhtara, dan juga banyak lagi perkataan yang lain. Tetapi maksud istafa, kalaulah diambil daripada dia punya kata asalnya, safa, memberi maksud suci, memberi maksud yang paling bersih. Maka daripada sini juga kita boleh belajar bahawa sesungguhnya Allah telah memilih Nabi daripada sesuci-suci keturunan dan juga sebersih-bersih pada waktu itu nasab keluarga. Maka sabda Nabi, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah daripada sekalian keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyah, dan Allah telah memilih Quraisy daripada sekalian banyak keturunan Kinanah. Wastafa Hashimah,
dan Allah telah memilih Banu Hashim daripada sekalian kabilah-kabilah Quraisy. Wastafani, dan Allah telah memilihku daripada sekalian Banu Hashim. Terus terus 3634. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, mata wajabat lakan nubuwah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bilakah telah ditetapkan, wajabat bermaksud sabatat, bilakah telah ditetapkan kenabian untukmu wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi, aku telah ditentukan kenabian wa Adamu bainar ruhi wal jasad, dalam keadaan Nabi Adam masih lagi belum diciptakan, baginda pada waktu itu berada dalam keadaan di antara ruh dan jasad. Hadza hadithun maka ketetapan bahawa Nabi adalah baginda Nabi adalah Rasul pada waktu itu dah berlaku sebelum penciptaan baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam lagi. Riwayat 3635 masih lagi menceritakan tentang kelebihan-kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ana awwalun nasi khuruja, aku adalah manusia yang paling mula, paling awal, khurujan, akan keluar daripada kubur apabila idza bu'isu, apabila manusia dibangkitkan kelak. Wa ana khatibuhum, dan akulah juru bicara manusia, idza wafadu, apabila mereka dihadapkan kepada Allah. Wa ana mubashiruhum, dan akulah pemberi khabar gembira kepada manusia, idza ayisu, apabila manusia telah berputus asa. Liwa'ul hamdi, bendera panji-panji pujian pada hari tersebut, biyadi, berada pada tanganku. Sabda Nabi lagi, wa ana akramu wuldi Adam, dan akulah semulia-mulia keturunan ataupun anak cucu Nabi Adam. Ala Rabbi, di hadapan Tuhanku, wala fakhra, dan tidaklah aku ceritakan ini kerana berbangga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus 3636 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awwalu man tashaqqu anhu al-ard, aku adalah orang yang pertama terbelahnya bumi untuk aku dikeluarkan. Orang yang mula-mula bangkit daripada kubur adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa uksa, maka sabda Nabi, aku dipakaikan pakaian min hulalil jannah, daripada pakaian-pakaian syurga. Summa akum, kemudian aku akan berdiri ayyaminil arsh, pada bahagian kanan sisi arash. Laisa ahadun minal khalaik, tidak ada seorang pun daripada kalangan makhluk, yaqumu dzalikal maqam, yang boleh berdiri pada tempat tersebut selain aku. Lalu ada yang menafsirkan, gariskan bawah itu, la'allahu wal maqam al mahmud, ada yang berpandangan itu adalah al maqam mahmud, tempat yang terpuji yang dijanjikan untuk Nabi. Terus hadis yang ke-3637 masih lagi menceritakan tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus panggil Safiyah. Abu Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sallallahu li al-wasilah, mintalah untukku daripada Allah akan wasilah. Maka kenapa Nabi suruh umat Nabi doakan untuk baginda? Apakah sebabnya? Maka lihat kepada Sinhara
pada baris yang pertama. Wa innama talaba, Nabi SAW meminta daripada umat baginda untuk mendoakan buat baginda. Yang pertama, iftiqaran ila Allah Ta'ala. Pada waktu itu nak menggambarkan betapa tawaduknya baginda Nabi SAW. Bonet. Betapa tawaduknya Nabi SAW. Yang kedua, litantafi'a ummatuh wa yusabu bih. Apabila kita mendoakan untuk Nabi, sebenarnya Nabi nakkan kita beroleh pahala. Yang ketiga, pada waktu itu irsyadan lahum, nak membimbing umat baginda Nabi SAW supaya mereka belajar meminta doa daripada orang lain, kerana itu adalah antara doa yang mustajab. Terus baca. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wamal wasilah? Apakah itu wasilah? Sabda Nabi SAW, a'la darajatin fil jannah. Ianya adalah bahagian yang tertinggi di dalam syurga. La yanaluha, tidak akan boleh memperolehinya illa rajulun wahid, kecuali hanya seorang sahaja manusia. Sabda Nabi, arju an akuna anahu, dan aku berharap yang seorang itu adalah aku. Maka Nabi suruh kita meminta wasilah, yang mana kita minta setiap kali kita membaca doa ketika mana selesai azan. Terus hadza hadisun 3638 nak menceritakan kepada kita, walaupun baginda adalah Rasul yang terakhir, akan tetapi baginda SAW adalah penyempurna untuk Rasul-Rasul yang terdahulu. Tutup pintu Terus daripada sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda, mathali fin nabiyyin, perumpamaanku pada nabi-nabi yang terdahulu, kamathali rajulin, adalah seperti seorang lelaki, banadara, yang telah membina satu rumah, fa ahsanaha, lalu dia telah memperindahkan binaan rumah tersebut, wa akmalaha, lelaki ini telah menyempurnakan binaan rumah tersebut, wa ajmalaha, dan dia telah mempercantikkan binaan rumah tersebut. Namun apa yang berlaku, wa taraka minha mawdi'a labinah, dan dia telah meninggalkan daripada binaan rumah tersebut kadar satu tempat batu bata. Ada satu tempat yang pada waktu itu belum siap, belum sempurna, dan belum pada waktu itu lengkap. Hanya satu je tempat. Maka sabda Nabi SAW, faja'alan nasu yatufun, maka apabila orang ramai datang untuk tua, untuk tengok rumah tadi, wa ya'jabun, dan mereka merasa kagum daripada binaan rumah yang indah tadi, namun mereka berkata, lau tamma mawdi'u tilkal labinah, kalaulah disiapkan, disempurnakan binaan kadar satu batu bata tadi, maka pada waktu itu nescaya ianya lebih indah, lebih sempurna, lebih cantik. Maka sabda Nabi memberikan perumpamaan, wa ana fin nabiyyin, dan perumpamaan aku bagi para nabi yang terdahulu adalah seperti mana kadar satu batu bata yang tidak disiapkan lagi. Wa bihadzal isnad, dan dengan sanad yang sama daripada Nabi SAW, baginda bersabda, idza kana yaumul qiyamah, apabila berlakunya hari kiamat, kuntu imaman nabiyyin, adalah aku menjadi ketua para nabi, wa khatibahum, juru bicara para nabi, wa sahiba syafa'atihim, dan orang yang akan memberi syafaat untuk mereka, ghaira fakhrin, dan tidaklah aku menyebut semua ini berbangga. Sabda Nabi SAW. Terus, maka ini adalah kelebihan baginda Nabi SAW. 36, 39, teruskan. Daripada sahabat Nabi Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, ana sayyidu waldi Adam, akulah ketua kepada anak Adam pada hari kiamat, wala fakhra, dan tidaklah aku berbangga dengannya, wa biyadi liwa'ul hamdi, pada tanganku akan diberikan panji-panji kepujian, wala fakhra,
dan tidaklah aku berbangga. Wa ma min nabiyyin yawma idzin, dan tidak ada seorang nabi pun pada hari kiamat tersebut, sama ada Nabi Adam dan selainnya, illa tahta liwa'i, kecuali mereka akan berada di bawah panji-panjiku. Sabda Nabi SAW, wa ana awwalu man tashaqqu anhu al-ard, dan aku adalah orang yang mula-mula terbelah daripadanya bumi lalu dikeluarkan. Sabda Nabi, wala fakhra, dan tidaklah aku berbangga dengannya. Dan di dalam bab ini ada riwayat dan dalam hadis ini ada kisah yang panjang. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Terus daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhum, sesungguhnya beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul azan, apabila kamu mendengar azan, faqulu, maka katakanlah sebagaimana muazzin ucapkan." Bila muazzin laungkan Allahu Akbar, sebutkan perkataan yang sama. Bila muazzin laungkan asyhadu an la ilaha illallah, sebut perkataan yang sama. Sabda Nabi, "Thumma sallu." Bila muazzin dah selesai azan, maka berselawatlah kepada baginda Nabi. Sabda Nabi lagi, wa arju, dan summa sallu alayya, dan berselawatlah kepada baginda Nabi. Fa innahu man salla alayya salah, barang siapa berselawat sekali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan berselawat memberi rahmat ke atas baginda, dengan maka Allah akan memberi rahmat kepada orang tersebut dengan sebab satu selawat tadi 10 rahmat. Thumma salu liyal wasilah, sabda Nabi, kemudian mintalah untukku akan wasilah. Apakah itu wasilah? Fa innaha manzilah, ianya adalah satu kedudukan di dalam syurga. La tambaghi, tidak layak pun wasilah tersebut untuk mana-mana hamba daripada hamba Allah. Tidak layak pun wasilah tadi kecuali untuk hanya seorang hamba daripada hamba-hamba Allah. Sabda Nabi, wa arju, dan aku berharap akulah orang tersebut yang Allah akan berikan kedudukan yang tertinggi wasilah tersebut. Sabda Nabi SAW, wa man sa'ala li al-wasilah, barang siapa yang mendoakan agar aku beroleh tempat iaitu al-wasilah tersebut, halat ay wajabat, maka wajiblah ke atasnya syafaatku sallallahu alaihi wasallam. Baca qala Muhammad. Terus 3641. Maka dalam hadis ini nak diterangkan, Nabi SAW pernah mendengar para sahabat pada waktu itu merasa kagum dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa, dengan pelbagai Nabi yang lain. Maka Nabi SAW pada waktu itu dengar, dan Nabi SAW menerangkan sebenarnya baginda adalah semulia-mulia Nabi, semulia-mulia Rasul, bahkan semulia-mulia makhluk. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, jalasana sum min ashabi Rasulillah, telah duduk-duduk beberapa orang daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang taziruna, pada waktu itu mereka sedang tunggu Nabi. Berkata perawi, fakhraja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar, sehingga apabila baginda berada dekat dengan para sahabat, sami'ahum, baginda Nabi telah mendengar mereka yatazakarun, saling berbincang. Fasami'a hadithahum, maka Nabi SAW telah mendengar bicara mereka, percakapan mereka. Maka sebahagian daripada para sahabat telah berkata, ajabah, dengan penuh kekaguman, apa yang mereka cakapkan, innallaha ittakhadha min khalqihi khalila, sesungguhnya Allah telah mengambil daripada kalangan makhluknya seorang khalil, dan khalil itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa qala akhar, sahabat yang lain telah berkata, madza bi'ajaba min kalami Musa, apakah yang lebih menakjubkan daripada Nabi Musa yang boleh bercakap terus dengan Allah.
kallamahu taklima, Nabi Musa boleh bercakap terus dengan Allah. Wa qala akhar, sementara sahabat yang lain pula berkata, fa Isa, maka adapun Isa adalah kalimah Allah dan ruh Allah. Sementara yang lain pada waktu itu menyebut tentang Nabi Adam, yang mana Nabi Adam adalah manusia yang dipilih oleh Allah sebagai manusia yang pertama diciptakan. Maka kata perawi, fa kharaja alaihim, maka Nabi telah keluar kepada mereka. Fasallama, Nabi SAW memberi salam. Lalu baginda bersabda, qad sami'tu kalamakum, aku telah mendengar ucapan kamu. Wa ajabakum, dan aku telah melihat kekaguman kamu, bahawa sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah Khalil Allah, kekasih Allah. Maka sabda Nabi, wa huwa kadzalik, dan memang betul Nabi Ibrahim adalah begitu. Wa Musa najiyullah, dan kamu kagum bahawa Nabi Musa adalah seseorang yang boleh berbicara terus dengan Allah. Wa huwa kadzalik, dan memang betul Nabi Musa adalah begitu. Wa Isa ruhuh, dan Isa adalah ruh Allah dan kalimah Allah. Apakah maksud ruh dan kalimah? Maka telah diterangkan sebelum ini. Maka sabda Nabi, wa huwa kadzalik, dan memang betul baginda Nabi Isa adalah seperti itu. Wa Adam istafahu Allah, dan Nabi Adam adalah pilihan Allah, dan memang betul baginda adalah seperti itu. Sabda Nabi, ala, dengarlah, ketahuilah, wa ana habibullah, aku pula adalah habibullah, darjat yang lebih tinggi daripada Khalil, daripada segalanya. Wala fakhra, dan tidaklah aku berbangga. Sabda Nabi SAW lagi, wa ana hamilu liwa'il hamdi, dan pada hari kiamat akulah yang akan membawa panji-panji pujian, dan aku tidaklah berbangga. Wala fakhra, wa ana awwalu syafi' wa awwalu musyaffa', dan akulah orang yang mula-mula memberi syafaat, dan akulah orang yang mula-mula syafaatnya diterima pada hari kiamat. Wala fakhra, dan tidaklah aku berbangga. Wa ana awwalu man yuhariku hilaqal jannah, dan akulah orang yang mula-mula yang akan pada waktu itu mengetuk akan pintu syurga. Hilaq maksudnya pada waktu itu adalah lingkaran pintu syurga. Fayaftahullahu li, maka Allah akan membuka untukku pintu syurga, dan kemudian akan memasukkanku ke dalam syurga. Wa ma'i fuqara'ul mu'minin, dan bersama denganku adalah orang-orang fakir miskin daripada kalangan orang-orang beriman. Wala fakhra, dan tidaklah aku berbangga. Wa ana akramul awwalina wal akhirin, dan akulah semulia-mulia orang yang terdahulu dan kemudian. Wala fakhra, dan tidaklah aku berbangga. Terus Hazza, terus okey, kita berhenti di sini. Kita sambung pada jam 2.45 pada selepas Jumaat nanti, insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi, insya-Allah.